Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi yang mana kita akan berkongsi daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah tiba, syukur alhamdulillah, pada siri yang ke-136 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen: Arif Taib, Ayahman, Saria Siran, Galik Sprit, Zimah Don, kemudian Laila Omar, Jalilah Bakar, Hasiah Non, Yaya Lia, Fauziah Ismail, Hairina Nawawi, Ramlah Sulung, Ummi Naimah, Noraziyah Mukhtar, Ruziah Ma'aruf, Wati Hafiz, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih kepada semua yang mendoakan dan juga melapangkan masa bersama. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada petang Jumaat ini yang merupakan antara pandangan para ulama, ianya adalah waktu yang mustajab pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, maka marilah sama-sama kita mengambil peluang untuk membaca daripada kitab Al-Adhkar Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah tiba pada muka surat yang ke 182. Mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 182. Pada riwayat yang ke-242. Riwayat yang ke-242. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang join di channel YouTube juga, ahlan-ahlan. Lalu kita berada, mohon sahabat-sahabat catatkan muka surat 182. Riwayat yang ke-242. Semalam kita telah kongsikan dan kita masih lagi berada pada tajuk zikir ketika mana matahari terbit. Ketika mana matahari terbit, apakah yang baginda Nabi SAW pernah baca. Kemudian kita juga telah baca kelebihan berzikir, berdoa pada pagi hari Jumaat, ketika mana sebelum fardu subuh, yang mana saya pasti sahabat-sahabat telah amalkan. Dan juga bagaimana semalam Imamun Nawawi berkongsi tentang waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumaat mengikut pandangan para ulama, dan beliau memilih waktu ketika mana imam duduk untuk berkhutbah sehinggalah selesai imam memberi salam. Hari ini kita nak sambung tentang zikir pada waktu matahari terbit. Riwayat yang ke-242. Apa kata Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kata Imamun Nawawi, warawaina, dan kami telah riwayatkan, fi kitab Ibn Sunni, masih lagi daripada kitab Ibn Sunni rahimahullah, iaitu Amalul Yaumi wal Lailah. Dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah
Imam Ibn Sunni rahimahullah secara mauquf meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, namun riwayat ini bukanlah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sehingga kepada sahabat sahaja, sebab itulah disebutkan sebagai mauquf. Maka bahawa Abdullah bin Mas'ud memerintahkan seseorang ketika mana matahari terbit, dia memerintahkan orang itu untuk maklumkan beliau bila matahari terbit. Kita nampak di sini riwayatnya berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad annahu ja'ala man yarkubu lahu tulu'asy syams. Abdullah bin Mas'ud ada memerintahkan orang untuk memerhatikan matahari terbit bagi pihak dia. Lalu ketika mana matahari terbit, orang ini akan maklumkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu ketika orang itu memberitahunya, iaitu Abdullah bin Mas'ud, bahawa matahari sudah terbit, maka Abdullah bin Mas'ud akan mengucapkan Alhamdulillah, sama-sama sahabat ikut, Alhamdulillahillazi wahaba lana hadzal yaum wa aqalana fihi atharatina. Lagi sekali kita baca sama-sama, Alhamdulillahillazi wahaba lana hadzal yaum wa aqalana fihi atharatina. Apakah maksud dia? Lalu ketika mana selepas solat fardu subuh, Abdullah bin Mas'ud akan minta anak murid dia ataupun orang yang tertentu maklumkan kepada dia bila matahari terbit. Maka bila matahari telah mula terbit, maka inilah doa yang Abdullah bin Mas'ud akan baca. Apakah terjemahannya? Alhamdu, segala puji-pujian, lillah, hanya layak bagi Allah, untuk Allah, allazi, zat yang, wahabalana, telah memberikan hadiah, lana, kepada kami, kepada kita, hadzal yaum, hari ini. Lalu segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan, memberikan, menghadiahkan, wahaba ataupun dikenali juga sebagai hibah, maksudnya pada waktu itu hadiah, menghadiahkan, memberikan, mengurniakan. Lalu kita bersyukur Allah berikan kepada kita satu lagi hari, satu lagi di mana terbit padanya matahari, supaya kita menjalankan perintah-perintahnya. Wa aqalana, dan segala puji bagi Allah yang telah memaafkan, fihi, pada hari ini, atharatina, kesalahan-kesalahan kami. Lalu inilah yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mana matahari terbit. Maka pada tajuk matahari terbit, Imam Nawawi membawakan dua riwayat, yang mana semalam adalah riwayat yang panjang namun doa yang menarik daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan pada hari ini adalah daripada amalan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab yang ke-22, ketika zikir ketika mana matahari telah naik sepenggalah, satu galah, maksudnya ketika mana matahari telah mula naik. Yang tadi terbit, maksudnya bila matahari dah mula keluar, dah mula terbit, maka Abdullah bin Mas'ud membaca riwayat tersebut. Tetapi ini adalah doa ketika mana matahari telah mula naik. Maka ketika mana matahari telah mula naik, maka Imam Nawawi membawakan riwayat juga daripada kitab Ibn Sunni, daripada Amr bin Abasah. Abasah ejaan dia ain basin dengan ta marbutah. Lalu kata Imam Nawawi, rawaina fi kitab Ibn Sunni an Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Ibn Sunni ada sepotong riwayat daripada Amr bin Abasah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tastaqillu syams fayabqa syai'un min khalqillahi ta'ala illa sabbahallahu azza wa jal wa hamidah illa ma kana minasyaitan wa a'ta'i bani Adam. Fasa'altu an a'ta'i bani Adam faqala syirarul khalq." Apakah maksudnya? Maka disebutkan di sini,
tidaklah ketika mana matahari naik, matahari mula naik meninggi, ataupun istilahnya mula naik kadar satu galah, dan di sana terdapat makhluk Allah Ta'ala, kecuali semua makhluk Allah akan berzikir, akan bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ketika mana matahari telah mula naik tinggi, maka makhluk-makhluk akan memuji Allah. Sama ada tanaman, sama ada binatang ternakan, sama ada haiwan, semuanya akan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana matahari telah mula naik tinggi, ataupun istilahnya waktu duha, ataupun istilahnya telah naik pada kadar satu galah. Maka pada waktu itu semua makhluk akan puji Allah, kecuali ada yang sombong yang tidak memuji dan bertasbih kepada Allah. Maka sabda Nabi SAW, yang tidak memuji Allah adalah kecuali syaitan, keturunan Adam, yang pada Allahumma salli ala Muhammad, illa ma kana minas syaitan, kecuali syaitan. Di sini kena betulkan, tidak ada terjemahan keturunan di sini, illa ma kana minas syaitan. Lalu kena betulkan terjemahan di sini, betulkan atas dia, sekadar letakkan di bawah garisannya, kecuali syaitan. Tidak ada pada waktu itu istilah keturunan syaitan. Illa ma kana minas syaitan, kecuali syaitan. Wa a'ta ibani Adam, dan juga keturunan anak ataupun dan juga anak cucu Nabi Adam yang bengis. Bukanlah pada waktu itu bengis, tetapi a'ta lebih sesuai diterjemahkan sebagai sombong. Dan juga manusia yang sombong. Bani Adam, anak cucu Adam, maksud dia manusia. Maka ada dua golongan yang tak memuji Allah. Ada dua golongan yang pada waktu itu tidak bertasbih kepada Allah. Sabda Nabi SAW, ketika mana semua makhluk pada waktu itu memuji, bertasbih kepada Allah. Bahkan kalaulah kita nampak riwayatnya adalah sabbaha, memuji, wahamida, sabbaha, menyucikan Allah, dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada dua golongan yang pada waktu itu tidak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, syaitan, dan yang kedua, a'ta bani Adam, manusia yang sombong. A'ta diterjemahkan sebagai bengis, tetapi lebih sesuai diterjemahkan sebagai sombong. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang sombong? Lalu terjemahan bengis yang ada dalam buku, sahabat-sahabat tukarkan kepada sombong. Lebih sesuai terjemahan sombong. Lalu mohon sahabat-sahabat pada terjemahan bengis untuk a'ta ditukarkan ataupun ditulis pada atasnya dalam kurungan, iaitu sombong. Maka pada waktu itu Amr bin Abbasah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dengan manusia yang sombong itu? Maka sabda Nabi SAW, syirarul khalq, itulah sejahat-jahat makhluk, makhluk yang jahat, makhluk yang sombong, makhluk yang tak nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makhluk yang tidak mahu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah riwayat yang ke-243. Lalu Imam Nawawi membawakan riwayat ini dengan cara supaya kita mengambil pengajaran dan juga dijadikan dalil bahawa ketika mana matahari sedang meninggi, iaitu lebih kurang pada waktu duha, ketika mana matahari telah naik, maka pada waktu itu pujilah Allah. Ketika mana pada waktu itu bertasbihlah kepada Allah. Ketika mana pada waktu itu sibukkanlah diri memuji Allah. Lalu sebenarnya kita nampak keseluruhan waktu kita digalakkan untuk mengingati Allah. Daripada waktu sebelum fajar, kita dituntut pada waktu itu beribadah dengan ibadah pada waktu malam. Kemudian datangnya subuh, maka pada waktu itu bermulanya amalan-amalan seperti qabliyah subuh, seperti mana fardu subuh, dan juga zikir-zikir yang kita telah baca.
Kemudian selepas subuh, ada doa dia, ada zikirnya yang kita telah baca. Kemudian ketika mana di antara subuh dan juga pada waktu pagi, digalakkan pada waktu itu untuk berzikir dan berdoa dengan zikir pagi dan petang yang kita telah belajar. Kemudian ketika mana matahari terbit, ada zikir dan doanya. Ketika mana matahari telah naik pada waktu duha, maka pada waktu itu digalakkan untuk mengingati Allah, memuji Allah. Lalu hakikatnya sebenarnya baginda Nabi SAW menunjukkan contoh kepada kita bahawa kehidupan kita adalah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak biasa, maka mungkin kita merasa berat nak melakukannya. Sebab mungkin kena hafal doa tu, kena buat doa ni. Tetapi yang pentingnya adalah sebenarnya kita lalui waktu kita, masa kita dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak cukup sekadar itu, kita nampak bab yang ke-23. Selepas waktu zuhur, ada lagi zikir dia, ada lagi doa dia. Maka dibawakan bab yang ke-23, zikir selepas matahari tergelincir. Dalam bahasa Arab disebut sebagai zawalus syams. Apakah maksud matahari tergelincir? Iaitu selepas masuknya waktu zuhur. Ketika mana matahari terbit, kita nampak ketika mana matahari terbit, matahari naik. Maka matahari naik, kemudian akan tiba pada tajuk yang kita sebut tadi, matahari dah mula meninggi. Sehingga kan tiba pada waktu istiwa. Waktu istiwa ketika mana matahari betul-betul tegak berada di atas kepala kita. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pada waktu ketika mana matahari tegak, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah waktu yang dilarang untuk solat. Tetapi ketika mana selesai daripada matahari tegak, matahari mula tergelincir, maka bererti masuknya waktu zuhur yang dikenali dalam istilah fiqh ataupun hadis sebagai zawalus syams, matahari tergelincir. Maka ketika mana matahari tergelincir daripada waktu istiwa, maka ada galakan untuk berzikir juga, berdoa juga. Sebab itu kata Imam Nawawi pada bab yang ke-23, muka surat yang ke-183. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu kadang-kala tidak ada notifikasi. Ya, memang betul. Wallahu alam. Saya pun tak pasti bagaimana setting dia. Lalu kadang-kala memang tidak ada notifikasi. Mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah. Lalu kita, Imam Nawawi sedang menyusun bab-bab ataupun tajuk-tajuk supaya kita nampak sebenarnya sepanjang waktu kita hendaklah sibukkan diri kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Imam Nawawi, sebelum ini sudah dijelaskan zikir-zikir, doa-doa yang patut dibaca apabila seseorang itu mengenakan pakaian. Kita dah belajar dah semua itu. Kalaulah ada yang baru join, maka boleh rujuk pada muka surat. Kita dah belajar dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada bab yang kedua. Daripada bab yang kedua. Kalau kita perasan, daripada bab yang kedua muka surat 78. Lalu kata Imam Nawawi, lalu janganlah kita sangka waktu matahari terbit sahaja zikir. Waktu duha sahaja zikir sikit tadi. Kemudian dah tak ada apa-apa bacaan. Kemudian pada waktu itu sampai zuhur free, tak ada zikir dah. Kata Imam Nawawi, tidak. Sebenarnya kita dah belajar dah susunan dia. Kat mana? Dekat muka surat 78. Bangun tidur, ada begitu banyak doa yang dibawakan di sini. Kemudian pada muka surat yang ke-80, zikir ketika mana memakai baju, ada doa dia. Kemudian ketika mana memakai kasut, baju baru, ada doa dia. Muka surat 81. Kemudian
Ketika mana nampak orang lain pakai baju baru, ada doa dia, punya banyak doa, punya banyak zikir. Pada riwayat pada muka surat 82. Kemudian cara memakai kasut dan juga menanggalkan kasut ikut sunnah Nabi SAW. Ada riwayat dia, ada cara dia. Muka surat 83. Kemudian bila nak buka pakaian, bila balik daripada kerja ataupun apa, ada doa dia. Ketika mana keluar rumah waktu pagi nak pergi bekerja, ada doa dia. Punya banyak doa di situ kita boleh lihat. Kemudian masuk rumah, ketika mana balik daripada kerja, ada doa dia. Muka surat 86. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lalu bila dibawakan tajuk kepada zikir pada waktu zuhur, tengah hari, bukanlah bererti di antara waktu duha sampai waktu zuhur dah tak ada zikir apa-apa. Itu zikir yang lain pula, bergantung apa yang kita sedang buat. Sama ada menaiki kenderaan, ada zikir dan doa dia. Ataupun keluar masuk rumah, ada zikir dan doa dia. Keluar masuk masjid, ada zikir dan doa dia. Keluar masuk bilik air, ada zikir dan juga doa dia. Sebab itu kata Imam Nawawi, sebelum ini kita sudah jelaskan, bermula daripada bab yang kedua yang saya tunjukkan tadi. Zikir-zikir yang patut dibaca apabila seseorang itu mengenakan pakaian. Apabila seseorang itu keluar daripada rumah, ada zikir dan doa dia. Apabila seseorang itu masuk ke rumah, apabila seseorang itu keluar daripada tandas, apabila seseorang itu berwuduk, pergi masjid, tiba di pintu masjid, berada dalam masjid, mendengar azan, mendengar iqamah, doa di antara azan dan iqamah, zikir ketika mana berdiri dalam solat, bacaan dalam solat daripada awal hingga akhir, dan zikir selepas solat yang merangkumi keseluruhan perbuatan solat. Maka ini adalah amalan-amalan yang patut diamalkan ketika mana nak pergi solat zuhur ataupun ketika mana kita berada pada apa jua keadaan di antara pagi dan juga zuhur. Sebab itu kata Imam Nawawi, dianjurkan juga untuk memperbanyakkan zikir dan ibadah selepas daripada tergelincirnya matahari, selepas daripada zuhur. Kenapa nak memperbanyakkan zikir? Kecualilah kalau kita berehat, maka amalkanlah zikir-zikir sebelum daripada tidur. Kalaulah kita tak buat apa, banyakkanlah zikir dan beribadah. Lalu sebenarnya hati orang beriman ini, dia sentiasa sibuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada walaupun dalam keadaan bekerja ataupun dalam keadaan dia buat apa pun. Sebenarnya daripada susunan Imam Nawawi, daripada amalan baginda Nabi SAW, kita nampak lidah kita sentiasa berzikir dan berdoa, hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itu orang beriman ini, dia sentiasa tenang. Dan apa jua keadaan dia, Nabi dah pernah sebut dalam sepotong hadis, dia tak lari daripada dua sifat. Ketika mana diuji, dia pasti sabar. Dan sabar itu dia datang bagaimana? Apabila hati kita mengingati Allah sentiasa. Dan bila dia mendapat nikmat, dia tidak sombong, tidak lupa. Dia akan bersyukur. Dan bagaimana nak datangnya syukur? Bila hati itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi membawakan riwayat kenapakah dianjurkan untuk berzikir selepas daripada waktu zuhur, selepas daripada tergelincirnya matahari. Kata Imam Nawawi, lima rawainahu fi kitab Tirmizi an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disebabkan hadis riwayat yang kami riwayatkan di dalam kitab Imam At-Tirmizi. Siapakah nama Imam At-Tirmizi? Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmizi. Di mana sahabat Nabi Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahawa Nabi SAW akan solat 4 rakaat selepas matahari tergelincir sebelum fardu zuhur. Maka sebelum fardu zuhur, maka Nabi akan solat sunat sebelum fardu zuhur 4 rakaat.
Tapi bilakah 4 rakaat ini? Selepas daripada matahari tergelincir, selepas masuknya waktu zuhur, sebelum fardu zuhur, Nabi SAW akan solat 4 rakaat. Dan kemudian baginda Nabi SAW pada waktu itu bersabda, innaha sa'ah tuftahu fiha abwabus sama' fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Sabda Nabi SAW, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Jadi waktu ini aku mahu dan ingin amal salihku naik ke sana. Lalu sebab itu Nabi SAW pada waktu itu menyebut waktu bila matahari tergelincir, bila masuk saja waktu zuhur, maka bila matahari tergelincir, waktu ketika mana pintu-pintu langit terbuka. Maka bagaimanakah sepatutnya keadaan kita? Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperbanyakkan amalan soleh supaya yang naik ke hadrat Allah, ke sisi Allah adalah amalan-amalan kita yang baik. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Lalu apakah antara amalan yang patut kita buat selepas daripada tergelincirnya matahari, ketika mana waktu zuhur ini? Maka Imam Nawawi membawakan sepotong riwayat. Kata Imam Nawawi, dianjurkan juga supaya banyak berzikir selepas solat zuhur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ghafir ayat yang ke-55. Apakah maksud firman Allah? Wastaghfir li dzambik. Firman Allah, wastaghfir li dzambik. Dan istaghfir, mohonlah keampunan kepada Allah li dzambika, terhadap dosa-dosamu. Lalu perkataan wastaghfir tidak diterjemahkan dalam terjemahan. Lalu mohon sahabat-sahabat tambah firman Allah, wastaghfir, dan mohonlah keampunan li dzambika, terhadap dosa-dosamu. Lalu mohon sahabat-sahabat tambahkan terjemahan itu sebab tertinggal dalam terjemahan. Wastaghfir, dan mohonlah keampunan Allah Subhanahu wa taala li dzambika, terhadap dosa-dosamu. Kemudian firman Allah, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, bil ashi, pada waktu pagi, pada waktu petang, wal ibkar, dan juga pada waktu pagi. Lalu pujilah Allah pada waktu pagi dan petang. Lalu kata Imam Nawawi, maka ini termasuk dalam konteks umum ayat surah Ghafir ayat 55 ini. Maka perbanyakkanlah pada waktu itu bertasbih, memuji Allah, perbanyakkanlah istighfar, kerana ini adalah waktu yang termasuk di dalam maksud ayat ini. Bila Allah menyebut pagi dan petang, merujuk kepada untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apakah maksud al-ashi? Bila kita terjemah sebagai petang, kata Imam Nawawi, ahli-ahli bahasa Arab mengatakan maksud daripada al-ashi. Apakah maksud daripada al-ashi? Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, kepada yang belum share, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Terima kasih kepada yang bersama di Facebook, ada 150 lebih orang, dan juga ada juga di YouTube sebanyak 5 orang. Lalu mohon jasa baik untuk bantu kongsi dan juga sebar luas. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapakah ayat ini menjadi dalil? Kata Imam Nawawi, daripada perkataan yang ada pada ayat ini, al-ashi. Apakah maksud al-ashi? Qala ahlul lughah, kata para ulama bahasa, kata ilmuwan bahasa Arab. Apakah dia? Al-ashi min zawali syams ila ghurubiha. Perkataan al-ashi adalah perkataan yang digunakan dalam konteks bahasa Arab untuk waktu di antara matahari tergelincir, iaitu waktu zuhur, sehinggalah matahari terbenam. Bila maksudnya adalah begitu, bererti selepas zuhur, maka pada waktu itu digalakkan juga untuk bertasbih
dan juga digalakkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada tertinggal. Okey, cumanya disebutkan di sini. Qala al-Imam Abu Mansur Al-Azhari. Ada di sini, minta maaf. Imam Abu Mansur Al-Azhari mengatakan, Al-Ashi dalam bahasa Arab bermaksud waktu antara gelincir matahari, iaitu selepas zuhur sampailah matahari terbenam. Maka apa yang kita boleh belajar daripada riwayat ini? Sebenarnya kita digalakkan, dituntut untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cumanya ada poin yang perlu diberikan perhatian di sini, bahawa dalam sebahagian nuskhah firman Allah yang kita baca tadi, surah 55, perkataan wastaghfir li dzambik tidak ada dalam kitab tulisan Imam Nawawi, dalam sebahagian nuskhah. Lalu dalam ayat itu dia terus pergi kepada firman Allah, wasabbih bihamdi rabbik. Tetapi kalau dalam sebahagian nuskhah ada disebut wastaghfir. Lalu kita boleh amalkan kedua-duanya, iaitu ketika mana selepas zuhur kita digalakkan pada waktu itu untuk berzikir dan juga beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dah belajar ketika mana selepas solat fardu subuh, zikir pagi dan petang, zikir ketika mana matahari terbit, zikir ketika mana matahari telah naik, iaitu waktu duha, zikir selepas zuhur. Dan sekarang ini Imam Nawawi membawakan tajuk zikir selepas asar sehinggalah matahari terbenam. Lalu apakah dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, sudah dijelaskan sebelum ini mengenai zikir-zikir yang diucapkan selepas zuhur. Digalakkan untuk berzikir selepas daripada zuhur. Maka bagaimana pula petang selepas asar? Yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Lalu mohon jasa baik kepada yang kali pertama join. Jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. InsyaAllah bermula daripada hari Selasa nanti. Kita akan buat perkongsian ringkas pada waktu malam yang kita akan maklumkan waktunya di Telegram channel Telegram channel Kuliah Umar Aziz insya-Allah. Lalu jemput berada di sana. Minggu depan kita mulakan perkongsian di Telegram channel Kuliah Umar Aziz insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Jemput join ke Telegram channel. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar kerana belum ada, ataupun nak hadiahkan kepada sesiapa, maka boleh tekan link yang telah dipinkan di ruang komen. Jumpa lagi insya-Allah. Malam ini ada program selepas Isyak, anjuran ritual, program mingguan dengan tajuk sirah ni adalah usahawan hijrah. Jemput sahabat-sahabat yang berkelapangan join di Facebook page Azizan Osman dengan tajuk usahawan hijrah yang berkaitan dengan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa malam ini selepas Isyak insya-Allah. Terima kasih semua.